Baik, Allah juga mengajak kita supaya mengikuti setiap syariat dan seruannya. Tetapi Allah dia suruh ikut dia bukanlah secara terus atau langsung. Maksud saya di sini menggunakan wasilah dan perantaraan. Siapa? Jadi kalau kamu nak ikut aku, segala perintah-perintah aku, maka ikutilah utusan-utusan aku. Siapa dia? Yang namanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang aku utuskan di kalangan kamu. Jadi cara nak ikut aku, ikutlah Nabi-Nabi aku. Cara nak ikut aku, ikutlah Rasul-Rasul aku. Itu bentuk ajakan Allah. Jadi di sini duriba masalun. Telah dibawakan, diberikan, dicontohkan masalun satu perumpamaan. Fastami'ulah, maka dengarlah baik-baik akan perumpamaan tersebut. Di sini Allah menggunakan kalimah duriba. Walaupun diterjemahkan, dibawa, diberi, dicontohkan satu misal. Tapi kalau kita tengok kosa kata bahasa Arab yang sebenar, daraba ni maksud dia apa? Daraba ni pukul. Pukul ataupun hentak ataupun hentam. Tetapi diberikan penterjemahan, dibawa, dicontohkan satu misal. Inilah seninya balaghah Al-Quran. Ijaznya ayat-ayat Al-Quran. Duriba dengan kata dipukul ini sebenarnya untuk memberikan penekanan terhadap apa yang ingin Allah sampaikan. Memberikan penekanan terhadap apa yang Allah ingin khabarkan. Dengan kata lain, ambil perkara ini dengan penting, berat dan serius. Bukan main-main. Contoh, kalau kita tengok filem-filem dulu, hak 80-an, 90-an, terutama lakonan Allahyarham Husin Abu Hassan kan. Husin Abu Hassan ni dia punya reaction dalam filem, kalau dia nak bercakap tu secara serius, dia tak duduk berdiri tegak macam ni. Satu kaki dia belah kiri ni macam biasa, satu lagi dia akan sandak kat apa-apa, atas bangku ke, atas meja ke, nak menunjukkan keseriusan dia nak cakap apa-apa benda tu. Hang dengar sini baik-baik, dia punya action. Tu bila orang bersuara dengan reaction sedemikian, orang akan buat muka bodoh ke orang akan ambil perhatian? Reaction dia saja tu orang akan tumpu dan ambil perhatian. Tu dia tak buat apa-apa pada lawan dia. Bayangkan bila Allah guna duriba di sini, seolah-olah kawan tu mari pang tampak dengan kuat sebiji, ataupun pang atas kepala, baru dia cakap, hang dengar sini elok-elok. Agak-agak kena penampak dah, kena pukul dah, hang dengar sini elok-elok, boleh tak orang tu muka lagu ni lagi? Hang nak cakap apa kat aku? Tak ada dah muka lagu tu. Bila kena penampak, kena hentak atas kepala, hang dengar sini baik-baik, mesti orang tu akan tunduk, ya, aku dengar, aku dengar. Faham tak sini? Seni balaghah Al-Quran yang Allah guna, duriba. Dia nak bagi penekanan, faham betul-betul. Fastami'ulah, maka dengarkanlah perumpamaan itu baik-baik. Walaupun Allah cuma menggunakan kalimah dengar. Kalau dengar ni perantaraan untuk sampai khabar atau berita tu kita guna panca indera apa? Telinga kan? Kamu dengar baik-baik, telinga. Tetapi jauh lebih daripada itu, kalimah dengar baik-baik ini juga meliputi dengar baik-baik, perhati baik-baik, faham baik-baik. Kalau setakat menggunakan perantaraan telinga sebagai contoh, dalam ilmu psikologi, bila kita berdepan dengan orang, dengan tegas, dengan serius mengatakan kepada kita, hang dengar baik-baik, keadaan dia secara adat dan biasa dia tak akan jadi macam ni. Seorang tu duduk macam ni. Hang dengar baik-baik. Seorang lagi duduk kau ni. Hang nak dengar tu. Sebab apa? Hang cuma nak suruh aku dengar. Aku duduk kau ni pun boleh dengar. Aku duduk kau ni pun boleh dengar. Aku duduk kau belakang tu boleh dengar. Sebab hang kata apa? Dengar baik-baik. Tetapi bukan itu situasinya. Kalau kita sebut pun dengar baik-baik, mesti ada hubungan face to face. Perhati baik-baik, hang seolah-olah hang tengok mata aku ni, hang dengar baik-baik. Lepas tu apa yang aku cakap ni biar masuk dalam kepala hang tu.
Jadi kena faham betul-betul. Tu juga seni balaghah orang tua-tua kita dulu. Bila dia cakap, dengar baik-baik, bagi masuk benda yang aku nak cakap ni dalam kepala hang. Sebenarnya dia menunjukkan satu benda tetapi nak memaksudkan benda yang lain. Yang dia maksudkan tu walaupun guna kalimah kepala, dia nak suruh masuk dalam kepala ke dalam otak? Dia nak suruh masuk dalam benda hak duduk dalam kepala tu. Biar masuk dalam otak kamu, akal kamu. Tapi dia guna biar masuk dalam kepala. Itu juga seni balaghah. Baik, itu menunjukkan kepada kita ambil serius apa yang Allah nak bagi tahu. Jadi misal yang dia nak gunakan ini ialah tentang apa? Tentang berhala-berhala yang menjadi sembahan golongan-golongan musyrik yang tidak memahami keadaan yang sebenar. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya segala apa yang mereka sembah, apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah, sama sekali tidak akan mampu untuk menciptakan walau cuma seekor lalat. Inilah perumpamaan Allah nak bagi kepada penyembah-penyembah berhala ataupun patung-patung tertentu secara khusus. Hak benda yang mereka sembah yang nama berhala, hak benda mereka sembah yang nama patung-patung tu, kalau suruh mereka ni buat walaupun cuma seekor binatang yang kecil, binatang yang hina, binatang yang kotor pun, nescaya mereka tak akan mampu nak buat. Walaupun cuma seekor lalat. Sebab itulah ada sebahagian ulama di dalam tafsir mereka, bila menafsirkan segala sesuatu selain daripada Allah, hak disembah segala sesuatu selain daripada Allah ni, sifat sebagai manusia biasa, dia akan mudah faham kalau menunjukkan objek tersebut adalah berhala atau patung. Dia jadi mudah faham. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah? Berhala. Dia mudah faham. Apa yang disembah selain daripada Allah? Patung. Dia mudah faham. Tetapi walhal secara hakikatnya, apa saja yang disembah selain daripada Allah, tak terkecuali dua tadi, objek lain juga boleh menjadi keberhalaan dan kemusyrikan di sisi Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak sejarah menceritakan golongan-golongan musyrik. Hak manusia buat perangai atas muka bumi ni, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah tumbuhan-tumbuhan dan pokok tertentu, ada yang menyembah batu-batu, ada yang menyembah objek tu, objek ni hak selain daripada Allah tu. Jadi kalau kita tidak memakai keluasan pemaknaan selain daripada Allah, apa akan jadi? Dia akan jadi advantage, peluang kepada orang hak betul-betul sembah berhala, atau bukan, dia akan jadi peluang kepada orang hak dalam diri dia ada mengamalkan unsur-unsur kesyirikan kepada Allah, tetapi mereka ni tak sembah berhala, mereka ni tak sembah patung. Kalau kita kerak dua tu saja, tak buka secara luas. Jadi kalau orang kata kamu ni mensyirikkan Allah sebab sembah berhala, aku tak sembah berhala, aku tak sembah patung. Walaupun benar dia tak sembah berhala, dia tak sembah patung, dia akan guna dua isu ni, aku bukan pengamal kesyirikan. Tapi kalau kita buka keluasan tadi, dalam masa yang sama dia sebenarnya melakukan perkara-perkara yang mengandungi unsur-unsur syirik, hak selain daripada sembah berhala dan sembah patung. Contohlah kalau kata dia tu penyembah matahari. Kalau kita ambil dua tadi, aku matahari bukan patung, bukan bulan, dia akan guna peluang tu. Tapi kalau kesemua selain daripada Allah, dia pun terbabit, dia pun terlibat. Sebab kalau bab syirik ni, kalau kita buka kitab-kitab akidah, perbahasan dia cukup besar, perbahasan dia cukup luas. Secara umumnya ulama membahagikan ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, ada syirik jali, ada syirik khafi, ada syirik yang jelas dan nyata, ada syirik tersembunyi. Dia punya pembahasan, pembahagian, perincian tu begitu luas. Kita boleh tengok satu persatu kemungkinan bentuk-bentuk kesyirikan tu yang boleh berlaku dalam diri kita dan juga masyarakat kalau tidak memperhatikan secara sebenar-benarnya.
Jadi persoalan di sini yang dikemukakan, kalaulah dimintakan kepada berhala depa, kita ambillah contoh satu berhala. Boleh tak kamu minta berhala kamu ni buat seekor lalat? Agak-agak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh pun dia nak buat seekor lalat. Allah tambah, walau ijtama'ulah. Kalaulah mereka ni berhimpun, bersatu, bersepakat semua berhala-berhala hak ada untuk menciptakan walau cuma juga seekor lalat pun tak mampu. Oh, hang suruh aku seorang, memanglah aku tak mampu. Kalau ramai-ramai panggil geng aku, mampulah. Kalau mampu, panggil semua berhala hak ada. Bukan kata satu berhala, 10 berhala. Satu dunia hak ada berhala ni berhimpun, buat meeting, berijtimak. Kita lagu mana ni? Orang cabak kita ni. Kita ni berhala-berhala hak orang sembah ni. Mereka cabak kita suruh buat lalat. Agak-agak mampu tak mampu mereka nak buat lalat? Tak akan mampu juga tuan-tuan. Walaupun mereka menghimpunkan semua, tu adalah berhala-berhala yang amat lemah. Allah bagi misal, Allah bagi contoh, Allah bagi peruntaraan. Bahkan kalau kita katakan lebih besar lagi, contoh penyembah tu, tadi yang disembah berhala. Kalau katakan penyembah tu manusia macam kita, yang Allah bagi ada kekuasaan, yang kita panggil kudrat, nak bergerak kepala, bergerak tangan, bergerak kaki, bergerak badan. Dalam tu ada otak-otak yang ada kecerdikan, keluarbiasaan, orang-orang PhD, orang-orang akademik, orang-orang bijak pandai, saintis-saintis, kita semua berhimpun, kita nak cipta satu binatang yang sama seperti ciptaan Allah yang namanya lalat. Agak-agak mampu ke tak mampu? Pun tak akan mampu. Hak tadi tu lemah, tak boleh bergerak, tak boleh buat apa. Kalau kata orang hak sembah berhala tu pun, hak cerdik-cerdik berhimpun, suruh buat lalat pun tak akan dapat. Apa yang cuma mampu dibuat hari ni, hak kita boleh tengok apa? Kalau kita tengok dalam bidang militeri, ketenteraan, dah ada negara-negara tertentu dia cipta macam robot-robot kecil. Tapi bentuk robot tu apa? Dia buat macam robot lalat, dia buat robot nyamuk, dia buat robot patung-patung. Tujuan dia apa? Kadang-kadang robot, dalam robot tu dia ada kamera. Bila militeri ni dia guna untuk tujuan pemantauan, dia guna tujuan untuk tengok kawasan-kawasan musuh, satu-satu kawasan yang mereka nak terjah, mereka nak masuk, mereka nak ambush, dia hantar dulu benda ni. Jadi orang nampak apa? Nampak macam kecil je, tak ada apa kan. Jadi orang tak akan perasan. Sedangkan dia sudah buat pemantauan, dia pergi cek kawasan tu, kawasan ni musuh macam mana, keadaan muka bumi macam mana. Setakat tu je lah yang mampu. Nak betul-betul jadi macam lalat memang tak boleh. Sebab apa? Sebab semua makhluk ciptaan Allah tu ada nyawa. Dan orang yang satu-satunya zat yang boleh bagi nyawa pada makhluk dia, Allah, bukan kita. Kita menggerakkannya pun dengan kuasa-kuasa tertentu. Kita kata arus elektrik, ada cas bateri, kong bateri, tak boleh hidup juga benda tu. Dia tak akan mampu menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu jurnal sains, walaupun dikatakan lalat ni binatang yang di sisi manusia tu kecil, di sisi manusia tu hina, di sisi manusia tu kotor. Kotor sebab apa? Sebab lalat ni dia suka duduk kawasan tong-tong sampah, hak jenis bau busuk ke, hak harum-harum. Kalau hak harum-harum tu lebah-lebah kan. Kalau dia ni duduk dekat tong-tong sampah. Dalam jurnal tersebut ada menyenaraikan keistimewaan-keistimewaan lalat. Dan ini kita tak boleh nafi. Setiap makhluk ciptaan Allah, nama dia haiwan ke binatang, pasti ada keistimewaan dan tugas dia. Antara keajaiban lalat ni, nombor satu ialah lalat ni bila dia terbang dengan kelajuan dia, tak kiralah berapa kelajuan dia pun, dia boleh dengan tiba-tiba sahaja mengubah arah ataupun kelajuan dia tu ikut suka dia. Contoh, dengan kelajuan dia tu tiba-tiba dia nak zoom macam tu, dia boleh buat. Dengan laju dia zoom, dia nak kok bawah, boleh. Kok ni pun boleh, kok ni pun boleh. Binatang lain pun ada juga boleh buat macam tu. Tetapi kelebihan lalat, dia boleh mengubah kedudukan dia tu, kona kanan, kona kiri tu, tanpa sedikit pun mengurangi tahap kelajuan dia. Maksudnya contohlah kita kata dengan kilometer tertentu, contoh 20 km sejam,
Dia corner pun 20 km. Naik pun 20 km. Macam kita, Alphard kita, Wildfire kita, naik 200 jalan straight, tapi time nak corner U-turn, dia jadi berapa? Time nak corner U-turn, 200 jadi 20 dah lah. 20 dah. Cuba try 200 U-turn juga. Apa jadi kat Wildfire kita? Melambung dalam rumah orang lah. Hak straight pun 200, hak U-turn pun 200. Tapi dia cap tanpa mengurangi kepantasan dan kelajuan dia. Tu hebat dia. Satu. Yang kedua, pada mata dia. Mata lalat ni, kalau secara umum kita tengok macam ada dua bonjolan besar macam tu kan. Tapi dalam tu, sesetengah lalat. Bukan semua jenis. Sesetengah lalat, dalam satu bonjolan tu ada 6,000, ada setengah kata 5,000 lensa. Lensa hak kecil-kecil. Jumlah dia ada 5,000 dalam hak stokoi, hak besar tu. Dan lensa-lensa ini, bila digunakan, dia dapat melihat sesuatu dengan lebih terang, lebih jelas, lebih nyata. Dan satu-satu lensa tu ada fungsi dia boleh lagi membesarkan objek yang dia tengok. Kita kata macam kita mata kabuk, pakai spek mata, dia jadi lagi jelas, lagi terang. Ataupun time hak nak besar tu, kita guna kanta pembesar. Hak sepatut depan sungguh besar ni, bila guna kanta tu lagi besar. Itu antara fungsi-fungsi yang ada pada lensa-lensa pada mata lalat. Itu yang kedua, ringkas-ringkas. Yang ketiga, dia punya pam belalai dia. Sebab lalat tu kecil, kalau kita guna alat pembesar tu, dia ada macam belalai, pam, untuk sedut makanan. Dan makhluk-makhluk atau haiwan ciptaan Allah ni biasa, mereka mencerna makanan dalam mulut ataupun tubuh mereka. Bila mereka makan, makanan tu dicerna mulut atau badan. Tapi lalat ni dia cerna luar lagi. Macam mana cara dia? Contoh, dia akan terbang. Kalau dia jumpa satu makanan, dia akan pi depan makanan tu, dia akan muntahkan satu cecairan khas. Daripada belalai dia tu ada cecair pada makanan tu. Jadi kalau sifat makanan tu keras ke kental ke, cecair tu akan buat dia jadi sesuai dengan untuk dia sedut nanti. Asalnya keras, asalnya mungkin kental. Tapi bila kena cecair yang keluar daripada belalai dia tu, dalam istilah sains, belalai dia ni disebut prosmosis. Jadi bila makanan tu dah jadi lembik ke, apa kita kata lemah sikit, maka dia akan pun sedut melalui belalai dia tadi. Jadi dia cernakan benda tu di luar, baru dia sedut masuk. Itu antara yang disebutkan oleh ahli-ahli sains mengenai keistimewaan lalat, walaupun kita nampak kecil, hina dan sebagainya. Itu ilmu tambahan lah.